mohon pandangan Ustaz untuk menjernihkan pemikiran masyarakat yang mudah taksub dengan seseorang individu. Agak mencabar untuk menyampaikan kebenaran apabila ketaksuban menguasai diri. Mungkin kerana taksub telah tertanam lama dalam pendidikan. Baik, mohon penjelasan. Susah juga sebenarnya kita nak macam mana belajar tanpa terhutang budi. Maksud dia macam tu kan. Menghargai, mensyukuri, menghormati, tetapi bukan terhutang budi ataupun jauh lagi sampai pergi kepada peringkat menjadi taksub. Benda ni mungkin dia adalah fitrah manusia. Bila kita yang serba kekurangan kita ditampung oleh orang yang mendidik kita, yang membantu kita. Daripada kita jahil bertukar menjadi orang yang mula tahu, dengan sendirinya kita admire orang tersebut. Dan mungkin kerana itu Nabi SAW sendiri sebagai seorang Rasul konsisten pada mewujudkan sistem yang mencegah daripada ketaksupan terhadap baginda berlaku. Dan kita dapat melihat, pertamanya, Rasulullah SAW address pengikutnya sebagai sahabat. Dan sahabat ini rujuk kepada suhbah. Syekh Agus Mustafa dalam bukunya Beragama dengan Akal yang Sehat mengulas dengan cantik hal ini. Dia kata, itu sebagai satu cara untuk, walaupun para sahabat menghormati, memuliakan Nabi SAW, tetapi baginda mengangkat martabat sahabat itu untuk berada di level yang dekat dengan baginda, bahawa dia memandang mereka itu sebagai bukan pengikut, bukan subordinate, tetapi sebagai sahabat. So itu satu aspek. Jadi Rasulullah SAW bukan orang yang macam ciumlah tanganku ini kan, wah pengikut sebenarnya cium tangan ni. Tak ada. Bertepuk tanpa bergurau, bersama-sama, makan bersama, hidup sama. Pepatah Melayu kata tidak hilang bisa ular menyusuk akar. Ya, maksudnya bila kita turun bawah, kita bersama dengan mereka yang berada di sekeliling kita, dia tidak menjatuhkan kedudukan kita. Tetapi perlahan keadaan itu berubah dalam masyarakat. Kalau orang agamawan ataupun pendidik ataupun sesiapalah meletakkan dirinya di satu tempat yang tinggi, maka naturally dia memudahkan orang kata hierarki tersebut terjadi. Pengikut dan pemimpin. Dan pengikut ini taksub kepada pemimpin. Kemudian Nabi SAW juga kita tahu kan, baginda di akhir-akhir hayatnya mengingatkan kepada para sahabat, jangan menjadikan kuburan baginda apabila baginda wafat nanti sebagai masjid. Jangan ulang salah laku yang terjadi kepada ahli kitab yang mengkuduskan para nabi dan rasul sehingga ke martabat yang jauh lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Kemudian baginda SAW menukilkan kebanggaan baginda untuk dikenali dalam surah Al-Isra sebagai abduhu, bahawa Allah mengungkapkan Rasulullah itu sebagai hambanya. Jadi poin saya ialah macam mana masyarakat nak tercegah daripada taksub memang mencabar. Tetapi yang kita boleh bentuk dan kawal adalah diri kita sendiri sebagai ilmuwan, agamawan, asatizah, untuk tidak create keadaan di mana orang jadi taksub dengan kita. Bila kita mengajar, kita jangan kumpul pengikut, maksud dia. Tetapi orang yang belajar dengan kita itu, kita halakan dia kepada Allah SWT. Saya tahu bila saya sebut ni macam mana nak buat sebenarnya? Saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Sejujurnya, saya rasa saya baru je dalam minggu lepas kot berbual. Anak-anak saya tanya lah, dia kata sebenarnya kenapa kita tinggalkan Malaysia? Why at the first place pada tahun 2016 tinggalkan Malaysia? Jadi saya kata, saya rasa saya telah tersalah langkah. Saya suka mengajar, saya suka berkongsi, saya suka menyampaikan apa-apa yang saya tahu. Tapi saya tak nak jadi selebriti, saya tak nak jadi orang terkenal. Saya tak suka menjadi fokus
bila saya masuk dalam dewan mengumumkan ketibaan penceramah jemputan kita Al-Fadhil, benda tu sangat menyakitkan saya. Dan kerana itu selama 12 tahun berada di tanah air, setiap kali ceramah, anak-anak saya masih ingat, habis je program, bila balik saya tak akan drive terus ke rumah, saya akan stop dekat stesen minyak ke mana ke untuk saya wind down. Macam penatnya jumpa ramai orang dan interaksi dengan orang ramai ni, dan saya tak suka dengan kehidupan tersebut. Semakin lama ketaksupan masyarakat pada mengagungkan orang yang mengajar dia menjadi bertambah-tambah, dan saya rasa lemas dengan benda tu. Mungkin itu sebahagian daripada perkara yang contribute kepada saya rasa tidak selesa berada di tanah air, dan agresif sikit lah sampai terus lari tinggalkan tinggalkan tanah air. Tapi itu antaranya lah, dan saya gembira sebab dari suatu sudut, walaupun saya rindukan adik-beradik, rindukan kampung halaman tanah air, tetapi di tempat di mana saya berada di island ini, saya rasa gembira kerana komuniti Malaysia di keliling saya ni adalah terdiri daripada kawan-kawan yang memanggil saya just Rizal. Diorang tak panggil Ustaz pun, dia panggil Rizal saja. Maknanya bila mereka datang ke rumah ke, sembang ke, ataupun saya pergi ke rumah mereka, sebab kami bersahabat. Bukan sebab saya ustaz, bukan sebab saya ada something yang mereka nak. Kerana lama terjadi di Malaysia, bila orang jumpa kita sebab dia ada hajat, sebab dia ada something yang dia nak daripada kita. Memanglah kita ada ilmu, kita nak sampaikan, tapi lama kelamaan kita rasa yang bertambah adalah fan dan bukannya friend. Yang kita perlukan adalah friend as a human being, kan? Jadi saya rasa ketaksupan kepada orang tertentu tu adalah fitrah manusia. So both sides, agamawan sendiri dan masyarakat, kena secara conscious kawal diri masing-masing agar benda tu tak jadi, supaya akhirnya dakwah kita membawa masing-masing kepada Allah dan bukannya kepada yang selain daripada Allah SWT. Wallahualam. Tak tahu nak jawab pendek macam mana. Serik orang nak tanya soalan kan.